Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizaldin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 21 Mac 2023. Kementerian Pendidikan KPM mengesahkan bahawa pihak mereka kini akan mewajibkan pendidikan di peringkat sekolah menengah bagi setiap murid. Menterinya Farina Sidik berkata KPM telah menyerahkan draft cadangan kepada Pejabat Peguam Negara untuk mewajibkan pendidikan dari peringkat sekolah rendah kepada sekolah menengah. Ujarnya lagi ia adalah komitmen kementerian untuk memastikan tiada anak-anak yang tercicir pendidikan sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun menengah. Menurutnya ketika ini KPM telah mengambil pendekatan untuk menangani perkara itu dengan mengadakan program sekolah model khas komprehensif K9 dan K11. Program K9 bertujuan untuk memastikan anak-anak tidak tercicir daripada darjah 1 hingga tingkatan 3, manakala K11 akan memastikan anak-anak akan terus berada di sekolah daripada darjah 1 hingga tingkatan 5. Sebelum ini, Akta Pendidikan 1996 melalui Seksyen 29A-2 mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka mengikuti pelajaran rendah selama 6 tahun dan sekiranya gagal, ibu bapa boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Cadangan untuk membolehkan pencarum membuat pinjaman bank dengan cagaran simpanan di kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disifatkan mempunyai risiko yang minima kepada peminjam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kepentingan peminjam tetap dipelihara dengan dividen tetap diberikan kepada ahli KWSP berkenaan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata cadangan cagaran KWSP itu juga telah dirujuk kepada penasihat undang-undang dan peguam negara serta tidak bercanggah dengan Seksyen 51 Akta KWSP 1991. Terdahulu, Ahli Parlimen Sungai Besar Datuk Muslimin Yahya dalam soalan tambahan meminta Perdana Menteri menjelaskan pandangan mengenai pinjaman bercagar KWSP melanggar Seksyen 51 Akta KWSP. Dari segi penasihat undang-undang, KWSP dan Peguam Negara telah dirujuk dan tidak ada percanggahan dengan Seksyen 51. Walau bagaimanapun, dari sudut jaminan kepentingan peminjam itu dipelihara. Umpamanya tidak ada dividen akan diteruskan. Walaupun dia beri cagaran, umpamanya RM50,000 itu sebagai pinjaman, tetapi dividen itu akan diberikan sepenuh ikut kumpulan asal, jadi tidak dipotong. Permohonan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang untuk menyertai Perikatan Nasional PN ditolak. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berlangsung semalam. Sebelum ini, Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir memaklumkan pihaknya sudah mengutuskan surat kepada Muhyiddin selaku pengerusi PN supaya partinya diterima sebagai anggota komponen PN. Beliau dilaporkan berkata pertimbangan dibuat selepas pihaknya mendapati tidak memadai kerjasama Pakatan Pilihan Raya diwujudkan hanya untuk mengelakkan pertindihan kerusi yang ditandingi terutamanya ketika perlu menggunakan lambang berasingan oleh kedua-dua pihak. Dalam pada itu, Hamzah memaklumkan Majlis Tertinggi PN juga membuat ketetapan mengekalkan penggunaan lambang PN dalam pilihan raya negeri PRN Kedah, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Katanya lambang Parti PAS digunakan di PRN Kelantan dan Terengganu. Hamzah memberitahu Majlis Tertinggi PN mengumumkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor dilantik sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, manakala Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Rona Kiandi sebagai Pengerusi Badan Perhubungan PN Sabah dan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razi Jidin sebagai Pengerusi Badan Perhubungan PN Wilayah Persekutuan. Pengisytiharan Tarikh Umat Islam di Malaysia berpuasa akan diumumkan oleh penyimpan Muhur Besar Raja-Raja esok selepas tugas melihat anak bulan Ramadan dilaksanakan esok. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Majlis Raja-Raja telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan di 29 lokasi di seluruh negara iaitu Pontian Kecil, Johor dan Komplek Fala Al-Khwarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka.
Jawatankuasa berkenaan juga diperkenankan melihat anak bulan di Kompleks Baitul Hilal Teluk Kemang Poditson di Negeri Sembilan serta Bukit Melawati Kuala Selangor, Bukit Jugra Banting, Kuala Langat dan Balai Cerap Selangor, Sabak Bernab di Selangor. Lokasi-lokasi lain yang turut disenaraikan antaranya Menara Kuala Lumpur dan Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Meningkat gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu saja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Batuwas hari ini atas pertuduhan memperdagangkan anak perempuan yang juga orang kurang upaya OKU lembam bagi tujuan eksploitasi seksual Januari lalu. Tertuduh Saleh Ali 63 tahun dan Siti Aida Ismail 40 tahun yang juga bapa tiri dan ibu kandung mangsa didakwa memperdagangkan anak perempuan mereka berusia 20 tahun yang juga pemegang kad OKU masalah pembelajaran pada bulan Januari hingga 14 Februari lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Anti Permadangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Aptidson 2007 Akta 670 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 15 tahun dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Katrin Nada Harun tidak menawarkan sebarang jaminan manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Mereka juga dikenakan syarat tambahan iaitu perlu melapor diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan selain pasport diserahkan kepada mahkamah. Mahkamah kemudian menetapkan 20 April sebagai tarikh serahan dokumen dan lantikan peguam. Pengarah sensasi Samsul Yusof memfailkan permohonan nusyus terhadap isterinya Puteri Sarah Liana di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur hari ini. Syamsul mendakwa Sarah berlaku curang terhadapnya kerana dikatakan mempunyai hubungan dengan bekas teman lelaki semasa di kolej yang juga berstatus suami orang. Tambahnya lagi, sebagai suami dia tidak boleh menerima apabila isterinya berlaku curang di belakangnya selain berat buatnya untuk menyatakan perkara tersebut semasa tuntutannya hari ini. Dalam pada itu, Peguam Samsul Azmi menjelaskan antara alasan lain anak buahnya membuat permohonan tersebut ialah disebabkan Puteri Sarah meninggalkan rumah kelamin mereka sejak Oktober 2020 tanpa izin suami. Pada 7 Mac lalu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Syamsul enggan menceraikan Puteri Sarah atas faktor masih percaya ada harapan untuk mereka kembali berbaik. Isteri kepada pelakon Hafiz Roshdi, Nurul Syuhada Mat Syukri sedia bermadu sekiranya Hafiz bersikap jujur untuk mengamalkan kehidupan berpoligami. Jelasnya dia terbuka sekiranya Hafiz mampu menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan baik. Ditanya sama ada ibu dua anak itu boleh memaafkan orang ketiga, Syuhada menjelaskan dia hanya manusia biasa. Terdahulu, Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam menetapkan 9 Mei depan bagi sebutan semula kes cerai Hafiz dan Syuhada berhubung isu lafaz cerai yang dibuat Hafiz sebanyak 2 kali. Hakim Syari'i Siti Rahman Hussein menetapkan tarikh itu selepas Peguam Syari'i Datuk Akberdin Abdul Kadir yang mewakili Hafiz memohon satu tarikh lain bagi pihaknya menjawab tuntutan balas berhubung isu lafaz cerai itu. Kes perceraian itu dibuat mengikut Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Pemain badminton Indonesia Syahda Perkasa Belawa disahkan meninggal dunia di lokasi selepas terlibat dalam kemalangan maut di Pemalang, Jawa Tengah awal pagi semalam.
Insiden yang berlaku sekitar jam 3.40 pagi tersebut turut menggobarkan ibunya Anik Sulistiowati 48 tahun sementara bapanya Muanis Hadi Sutamti dan dua kakaknya Diana Sakti Anistiawati dan Tahta Batari Cahya Loka pula mengalami kecederaan serius. Pihak polis mengesyaki bapanya yang memandu mengalami kelatihan sebelum merempuh sebuah truk di Plaza Tol Pemalang semasa perjalanan ke Sragen bagi menghadiri majlis pengebumian neneknya yang meninggal dunia pada Ahad malam yang lalu. Pemain yang berada di kedudukan ke-135 dunia itu dikebumikan bersama ibu serta neneknya di dalam satu liang lahat tengah hari semalam di Sragen. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Bertemu kembali, syarikat gergasi perbankan Switzerland UBS bersetuju mengambil alih pesaingnya Credit Suisse pada harga $3.2 bilion bagi mengelakkan bank itu mencetuskan krisis perbankan antarabangsa. Kerajaan Switzerland berkata rundingan itu menyaksikan bank terbesar Switzerland mengambil alih bank kedua terbesar berkenaan untuk mengelakkan kegawatan ekonomi yang tidak dapat dipulihkan daripada merebak ke seluruh negara dan ke peringkat global. Langkah tersebut dialu-alukan oleh Washington, Frankfurt dan London serta dianggap sebagai tindakan sokongan utama selepas seminggu sektor kewangan bergelut ekoran penutupan dua bank utama di Amerika Syarikat. Selepas sesi rundingan berlangsung di Kementerian Kewangan Switzerland, pengambil alihan tersebut terus diumumkan dalam satu sidang akhbar. Menurut Presiden Switzerland, Alain Berset, pengambil alihan itu merupakan penyelesaian terbaik bagi memulihkan semula keyakinan terhadap pasaran kewangan yang lemah baru-baru ini. Khazanah Nasional berhad mencatatkan keuntungan operasi sebanyak 1.6 bilion ringgit disumbangkan oleh aktiviti pengawangan dan kemerosotan nilai yang lebih rendah dalam portfolio. Perkara tersebut membolehkan Khazanah mengisytiharkan dividen RM500 juta pada 2022 kepada kerajaan berbanding RM2 bilion tahun sebelumnya. Pengarah urusan Khazanah Datuk Amirul Faizal Wan Zahir berkata hutang dilihat sedikit meningkat kepada RM49.1 bilion berbanding RM48.5 bilion tahun sebelumnya. Menurutnya, nilai aset bersih NAV menyaksikan penurunan sebanyak 5% daripada RM86 bilion pada 2021 kepada RM81 bilion pada 2022 disebabkan oleh aliran menurun pasaran global. Berikutan itu, Khazanah memberi tumpuan kepada pembinaan pulangan kewangan jangka panjang dan meneruskan pengimbangan semula portfolio ke arah sasaran peruntukan aset strategik dengan pelaburan ke dalam ekuiti awam, ekuiti swasta dan aset nyata. Pelumba basikal Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif serta atlet karate Siti Nur Azwani Nur Azli diumumkan sebagai olahragawan dan olahragawati Terengganu 2021-2022 semalam. Muhammad Nur Aiman mengungguli anugerah itu selepas menewaskan 4 calon lain termasuk atlet pemanah negara Khairul Anwar Muhammad, manakala Siti Nur Azwani melakar sejarah tersendiri apabila merampas gelaran tersebut daripada bekas pesilat kebangsaan Siti Rahmah Muhammad. Kemenangan itu membolehkan kedua-duanya pulang dengan hadiah wang tunai RM7,000, piala iringan, sijil kepujian dan sepasang blazer dalam Majlis Anugerah Sukan Negeri Terengganu AST di Wisma Darul Iman. Sementara itu, jago basikal dunia yang juga anak kelahiran Tungun Datuk Azizul Hasni Awang turut menerima pengiktirafan bagi kategori anugerah khas atas pencapaiannya mengharumkan nama negeri dan negara. Jutawan Britain Jim Ratcliffe menegaskan beliau tidak akan membayar harga yang tidak masuk akal demi menguasai Manchester United.
Pemilik semasa keluarga Glazer meletakkan United di dalam pasaran pada November tahun lalu dan Redcliffe menjadi pembida pertama melalui syarikat bahan kimianya yang berpangkalan di London, INEOS. Bagaimanapun, nilai sebenar bidaan tidak dinyatakan, namun Glazers dilaporkan menuntut sekurang-kurangnya $7.2 bilion yang bernilai $32.2 bilion sekaligus ia akan menjadi rekod baru dunia bagi sebuah kelab yang dinilai Forbes tahun lalu setinggi $21.4 bilion. Bercakap mengenai proses pembidaan tersebut, Redcliffe melontarkan amaran bahawa dia tidak bersedia membayar secara membuta tuli ke atas sesuatu yang kemudian boleh membuat dirinya menyesal. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 22 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.